Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Walaberi sekalian. Kerajaan mendakwa mereka menarik segala subsidi itu, subsidi ini dan sebagainya kerana hendak memberikan kembali kepada rakyat. Betul ke macam tu? Atau kita ni dah dikencing sekali lagi? Kita intro dulu. Cerita dia macam ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita semua tahu kerajaan perpaduan madani ini memang cakap tak serupa bikin. Dulu mereka kata mereka nak turunkan harga minyak untuk mengekalkan subsidi dan pelbagai lagi. Tetapi sekarang ini satu persatu subsidi yang selama ini dinikmati oleh rakyat yang mereka perjuangkan juga selama ini telah ditarik juga, tuan-tuan dan puan-puan. Tarik habis masalahnya. Langsung tak tersisa sekarang ini. Dulunya kita dah tahu subsidi diesel ditarik. Kemudian tahun ini dah diumumkan subsidi petrol bakal ditarik, subsidi ayam pun bakal ditarik, gula juga bakal ditarik, macam-macam benda akan ditarik dan telah pun ditarik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tetapi alasan kerajaan ialah, oh kita tarik balik subsidi daripada T15, T20, apa-apa T lah kat ujung tu kan. Tarik daripada golongan maha kaya, kemudian diberikan kepada rakyat jelata, konon-kononnya lah tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tetapi betul ke dakwaan mereka itu? Ataupun kita ini dah dikencing secara berjemaah sebenarnya? Baik, untuk menjawab perkara ini atau untuk menjelaskan di peringkat awalnya, saya ingin mempersilakan sahabat baik saya YB Viral. Dah lama dia buat video macam ni kan? So, tonton apa yang akan beliau berkatakan. Saya nak pecahkan satu pembohongan besar kerajaan madani dan saya nak minta anda semua tolong kongsikan video ini sebelum Fahmi Fazil menggelupur kepanasan dan arahkan TikTok ban akaun saya ini. Ceritanya begini, Anwar dan pemimpin madani fikir mereka boleh tipu rakyat pasal penghapusan subsidi. Anwar dan kerajaan madani kata, segala subsidi yang telah dihapuskan dan bakal dihapuskan tahun depan akan dikembalikan untuk membantu rakyat. Ini tak betul. Masuk tahun depan, subsidi yang dihapuskan sejak Anwar jadi PM mencecah belasan bilion ringgit setahun. Saya ulang, masuk tahun depan, subsidi yang dihapuskan sejak Anwar jadi PM mencecah belasan bilion ringgit setahun. Hapus subsidi diesel, katanya kerajaan akan dapat 4 bilion ringgit ekstra walaupun rakyat kena tanggung akibatnya. Hapus subsidi petrol, katanya kerajaan akan dapat 8 bilion ringgit ekstra walaupun rakyat yang akan kena tanggung akibatnya. Paling zalim bila subsidi ini dihapuskan ketika rakyat terpaksa berbelanja besar membeli beras kerana kerajaan gagal menyelesaikan isu beras tempatan yang lenyap di pasaran. Tetapi, walaupun setelah menghapuskan subsidi berbelas bilion ringgit setahun sehingga menyesakkan dan menyusahkan rakyat, faktanya Anwar dan Madani hanya tambah 3 bilion ringgit bantuan kewangan kepada rakyat untuk tahun depan. Ya, mereka khianat rakyat berbelas bilion dengan menghapuskan subsidi, kononnya untuk membantu rakyat, tetapi mereka hanya pulangkan 3 bilion ringgit. Ini berdasarkan belanjawan 2025, di mana hanya 3 bilion ringgit ditambah untuk diagihkan kepada rakyat melalui STR dan SARA. Jadi, celah mana subsidi yang dihapuskan akan digunakan untuk membantu rakyat? Anwar berani tak jawab atau seperti biasa? Bila saya bersuara, TikTok saya akan dihalang dari ditonton di Malaysia. Di sini tuan-tuan dan sekalian, datanya betul tau. Kalau anda tak percaya, anda tengoklah pematangan bajet. Secara asasnya, kerajaan telah mengumumkan bantuan itu, bantuan ini dan sebagainya kepada rakyat berjumlah 3 bilion ringgit. Nampak macam banyak kan? Tetapi hakikatnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ketika mereka menarik subsidi diesel, mereka katakan mereka akan jimat 4 bilion ringgit daripada penarikan subsidi diesel tersebut. Dan kemudian, bila mereka mengumumkan yang mereka akan tarik subsidi RON95 pada tahun depan, mereka umumkan yang akan dapat penjimatan 8 bilion ringgit. Di mana mereka kata, Perdana Menteri kata, ini semua jumlah ini adalah untuk rakyat. 4 campur dengan 8 bilion, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, berjumlah 12 bilion ringgit. Bukan kecil anak tau. Okey, katakanlah kita ambil separuh-separuh. Separuh bagi pada rakyat, separuh lagi kerajaan pegang untuk pembangunan dan sebagainya. Fine, masih lagi ada 6 bilion sebenarnya untuk rakyat. Tetapi, yang kita tengok dekat laporan bajet, yang diberikan kepada rakyat, bantuan-bantuan kepada rakyat, hanyalah berjumlah 3 bilion ringgit.
tuan-tuan dan puan-puan? Mana pergi lagi 9 bilion? Ataupun kalau kita buat kira-kira yang separuh-separuh tu, mana pergi lagi 3 bilion? Mana pergi duit-duit tu sekarang ini? Mana perginya? Di saat perbelanjaan negara makin bertambah, di saat pada tahun lepas kita punya bajet sepatutnya belanja 390 lebih bilion saja, tengok-tengok overshot sampai 407 bilion, meningkat tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Awak kata apa? Perbelanjaan melebihi daripada kadar bajet yang telah ditetapkan pada tahun lepas. Tetapi tengok-tengok dalam pada segala itu tarik ini sebagainya, dengan ada duit penjimatan sembal belas-belas bilion, tetap juga rakyat hanya dapat 3 bilion, tetapi duit itu tak nampak entah ke mana tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Belum cerita lagi tentang tiap-tiap minggu harga diesel di pasaran adalah lebih mahal berbanding dengan harga sebenar yang sepatutnya ditetapkan berdasarkan kepada kira-kira kaedah APM, Automatic Pricing Mechanism. So, saya tak nak tuduh apa-apa tuan-tuan dan puan sekalian. Saya tidak berada dalam posisi untuk menuduh sesiapa sebenarnya. Tetapi semua ini membangkitkan persoalan. Adakah duit-duit ini hilang kerana disakau ke apa ke? Macam mana? Sebab rakyat perlukan jawapan. You are claiming that by taking all the subsidies, you will save around 12 billion. 4 plus 8 billion, 12 billion. And those money will be given to the rakyat. Akan diberikan kepada rakyat. Tetapi sekarang ini rakyat cuma dapat 3 bilion. Perbelanjaan negara makin bertambah. Tahun ini pun perbelanjaan mengurus jauh lebih banyak berbanding tahun lepas. Allahu Akbar. Saya pun tak tahu cakap macam mana tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kerajaan kita ni reti urus duit ke tak reti urus duit masalahnya. Inilah persoalan-persoalan yang saya rasa memang kita sebagai rakyat harus tanya. Memang patut ahli-ahli Parlimen Pembangkang tolonglah take note lah video-video kami ini dan tolong tanyakan kembali soalan-soalan ini dalam Parlimen, especially masa PMQT ke apa-apa ke. Dan kalau tak boleh tanya kat situ pun kena suntuk ke apa-apa ke, buat video. Syahir Sulaiman, Radhi Jidin, mereka yang bijak-bijak dalam ekonomi ni, tolong buat video tanyakan soalan-soalan ini, kerana soalan-soalan ini adalah soalan yang sangat legitimate. Sebab apa tuan-tuan dan sekalian? Kita sekarang ini memikirkan tentang hak rakyat, subsidi rakyat dan sebagainya. Dan seandainya kalau hak rakyat ini tiba-tiba hilang macam itu saja tanpa kesan dan tanpa jejak, well, tak boleh kata apalah. Sebab saya tak nak kita hidup dalam kerajaan yang beranggapan oleh kerana kerajaan mereka boleh buat apa sahaja yang mereka suka tuan-tuan dan sekalian, termasuklah mungkin menyakau duit-duit lebihan ini. Saya beritahu kan? Saya ni Hamzan, ni kau ni pasal ni masalahnya. Boleh jawab tak soalan ni? Kerajaan ni kerajaan kami. Jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambak-lambak ni satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? So tanya, kamu raja formula. Mana formula kamu? Memang bahlul. Formula tengah berjalan lah bodoh. Bodoh. Kecil-kecil tak ada mampus. Sudah besar menyusahkan orang. Dah tua pun bodoh. Memanglah kita orang kerajaan. Yang jadi sekarang ni formula lah tu. Saya ulang. Sampai Abang Jamil mampus.